Yang bermaksud daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan supaya memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Yaqulun nasu 'adatan wa naquluha ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama kita mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita masih lagi kuliah secara umum, menggantikan ustaz yang tak dapat hadir. Jadi suka untuk saya berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang direkodkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Jami'ul Ulum wal Hikam, himpunan ilmu dan hikmah, ataupun dikenali sebagai Al-Khamsin Rajabiyah, ya, 50 hadis Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Pada malam ini saya berkongsi hadis yang ke-8, ya, hadis yang ke-8. Hadisnya berbunyi, An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan supaya memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu utusan Allah, wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dhalik, apabila mereka melaksanakan semua perkara itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, terpeliharalah akan darah dan harta mereka melainkan dengan hak-hak Islam.
wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungan sebenar mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih mereka. Takhrijul hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka melalui riwayat Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah Ibnu Umar daripada ayahnya daripada datuknya, iaitu Abdullah Ibnu Umar. Hadis ini adalah riwayat keluarga, daripada Waqid daripada Muhammad ayah dia, Muhammad daripada Zaid ayahnya, Zaid daripada ayahnya juga, iaitu Abdullah Ibnu Umar. Jadi riwayat itu bersambung kepada Abdullah Ibnu Umar. Dan hadis ini diriwayatkan daripada Nabi SAW melalui banyak sanad, mempunyai banyak sanad-sanad yang pelbagai. Ada hadis yang lebih kurang sama yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, cuma perbezaannya adalah wasallu salatana wastaqbalu qiblatana wa akalu dhabihatana faqad harumat alaina dima'uhum wa amwalahum illa bihaqqiha. Iaitu mereka yang solat dengan solat kami, menghadap kiblat kami dan memakan sembelihan kami, maka diharamkan ke atas kami akan darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak-haknya. Begitu juga dalam riwayat Ahmad daripada Mu'adz bin Jabal, mempunyai riwayat yang lebih kurang sama. Malahan ada riwayat lain daripada Ibnu Majah, dan juga Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya dari sudut sanad ada pelbagai periwayatan. Cuma Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengambil jalan periwayatan keluarga Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan hadis ini dari sudut penafsirannya, para ulama khilaf berkaitan dengan ayat umirtu an uqatilan nas. Aku diarahkan untuk memerangi manusia. Uqatilan nas. Qatala yuqatilu muqatalatan, bermaksud memerangi dengan pedang biasanya, peperangan. Itu satu situasi penafsiran. Penafsiran dengan peperangan ada syarat-syarat dia. Kemudian kebanyakan ulama yang lain cenderung dengan satu penafsiran yang lain, iaitu penafsiran qatala bermaksud da'a, bermaksud dengan dakwah. Memerangi di situ bukan bermaksud dengan peperangan ataupun dengan senjata. Maksudnya ada satu tahap kita berperang dengan maksud dakwah, sampai satu tahap kita akan berperang dengan maksud sebenar peperangan. Satu tahap peperangan dengan maksud dakwah biasanya apabila syarat-syarat peperangan itu tidak dapat dipenuhi. Apa dia syarat-syarat? Antara syarat-syarat peperangan, antara syarat-syarat peperangan adalah, ada yang kata 3, ada kata 4, ataupun rukun, pelbagai istilah yang dipakai. Iaitu pertama, al-watan. Syarat untuk berlakunya peperangan, yang dimaksudkan dengan qatala peperangan itu adalah kena ada negara yang berdaulat. Sebuah negara yang berdaulat, terlaksana di dalamnya syariat Islam.
Itu satu syarat yang pertama. Jadi kalau ataupun dimaksudkan dengan daulah Islamiyah kamilah, sebuah negara Islam yang lengkap, maka apakah model daulah Islamiyah yang lengkap? Modelnya adalah negara Islam Madinah Nabi SAW. Itu adalah contoh negara Islam yang lengkap. Daripada zaman Nabi, di Madinah terutamanya, kemudian zaman Khulafa Ar-Rashidin, sampailah kepada tahun-tahun terakhir khilafah 1924. Maka zaman-zaman itu dikenali dengan daulah Islamiyah kamilah, walaupun sebahagian daripada sejarah tersebut akhir-akhirnya tidaklah dimaksudkan dengan betul-betul kamilah, lengkap yang sempurna. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah a'immatul Islam. Para pemerintahnya adalah orang Islam. Kalau biasa negara Islam, pemerintahnya Islam lah, Islam yang lengkap, yang melaksanakan Islam. Dan ketiga ada rakyat, wa ammatihim, dalam hadis menyebut ammatihim, ada rakyatnya, rakyat yang Islam ataupun bercampur. Itu perbincangan yang kemudian. Ada juga para ulama yang menambahkan syarat yang pertama itu, ataupun syarat pertama, syarat kedua adalah ada tanah. Ada tanah. Sebuah negara kena ada tanah. Tak boleh dia negara, dia dakwa dia negara tapi tak ada tanah. Kan? Dia apa? Negara pasir berdengung ke kan? Dia dakwa dia ada negara tapi tak ada tanah lah. Dia seorang-seorang dia duduk kat situ berdengung aja kan? Sebagaimana ceritalah kan, negara pasir berdengung tu ada singgah sana, ada rajanya, adalah beberapa orang, tetapi kosong aja, tak ada apa. Maka itu bukan tafsiran kepada negara yang berdaulat. Maka kalau cukup syarat-syarat itu, maka sesuailah penafsiran qatala dengan maksud peperangan. Apabila rakyatnya ataupun pemimpinnya tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan agama, maka boleh diperangi berdasarkan syarat-syarat itu. Akan tetapi satu zaman itu sejarahnya telah lepas. Maka penafsiran kepada hadis ini adalah merujuk kepada penafsiran yang baru, dengan maksud peperangan adalah bermaksud dengan dakwah. Hendaklah kita diarahkan untuk melakukan kerja dakwah sehinggalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, mendirikan solat, menunaikan zakat. Itu penafsiran yang kedua yang lebih sesuai dengan zaman sekarang. Kan? Sekarang ni kita tak perlu sibuk berkaitan dengan jihad peperangan, yang kemungkinan besar banyaknya ditaja untuk melarikan kefahaman sebenar umat Islam. Sebab tu biasa kalau kefahaman jihad, takut-takutnya terlibat dengan penajaan barat, sebagaimana yang mereka buat kepada ISIS, kepada Al-Qaeda dan sebagainya. Walaupun kita tidak menafikan ada sebahagian mereka yang ikhlas betul-betul melaksanakan tuntutan jihad tersebut. Sebab itulah Nabi SAW melalui ayat suratul Ghashiyah ayat 21, ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menyebut, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir
Berilah peringatan wahai Muhammad kepada manusia, janganlah berduka cita kiranya ada yang menolak, kerana sesungguhnya engkau hanya seorang rasul yang memberi peringatan. Engkau bukanlah seorang yang berkuasa memaksa mereka. Ya? Saitara dimaksudkan dengan saitara adalah pemerintah yang melaksanakan paksaan. Ya? Jadi Nabi SAW keseluruhannya bukan ada sifat itu. Ya? Sebab tu Nabi ni sudahlah terkenal sebagai orang yang sangat baik, ya? Memerintah pun dengan pemerintahan yang sangat lembut. Ya? Tidak ada riwayat yang kuat yang menyebut bahawa Nabi SAW pernah membunuh orang. Walaupun ada satu riwayat yang menyebut Nabi SAW di dalam peperangan Badar membunuh Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Khalaf. Malahan riwayat itu pun juga dipertikaikan oleh para ulama. Maksudnya Nabi sepanjang hidup berdakwah daripada waktu Makkah, kemudian waktu Madinah menjadi sebuah negara yang besar sekalipun, tidak pernah sebagai seorang Nabi dia membunuh orang, walaupun dalam peperangan. Ya. Riwayat yang menyebut dia membunuh Ubay bin Khalaf adalah riwayat yang masih dipertikaikan. Kalaupun diterima, maka sepanjang hidup Nabi pernah bunuh seorang saja. Ya. Nak dibandingkan dengan pemerintah dalam sejarah manusia keseluruhannya, majoriti mereka biasa bunuh orang. Pemerintah ni biasa bunuh orang. Sebab tu dalam sejarah umat Islam pun kita tak nafi sejarah-sejarah umat Islam, pemerintahan Islam kemudiannya membunuh manusia itu pun adalah termasuk daripada tuntutan kerajaan, tuntutan negara, kan? Sebagaimana yang berlaku dalam sejarah kita yang sedih adalah pembunuhan Saidina Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ya? Husain bin Ali keluar untuk menerima bai'ah orang-orang Kufah, orang-orang Iraq untuk menjadi khalifah, ya, menggantikan Yazid bin Muawiyah. Ya? Kemudian Yazid mengarahkan Ubaidillah bin Ziyad sebagai gubernur di Kufah menguruskan perkara tersebut. Akhir sekali berlaku beberapa peristiwa. Akhirnya Saidina Husain dibunuh, dipancung kepalanya oleh ada beberapa riwayat mengatakan Ubaidillah bin Ziyad yang memancung kepala, ada yang mengatakan Zi Jaushan yang memenggal kepala Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ya. Dan Abdullah bin Umar sendiri dalam riwayat yang lain menyebut wa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huma raihanatayya minad dunya. Mereka berdua, Al-Hasan dan juga Al-Husain, adalah kecintaanku di dunia ini. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi menyebut Sayyida Syababi Ahlil Jannah, ya? Mereka adalah pemimpin pemuda ahli syurga di akhirat nanti, ya? Pemimpin ahli syurga, ya? Barang siapa yang menentang dia di dunia, ke akhirat dia nak masuk syurga mana? Ya? Ketua syurga itu adalah Al-Hasan dan juga Al-Husain. Ya? Kalau dia menentang mereka di dunia, syurga mana dia nak masuk di akhirat? Ya? Sebab itulah ada beberapa orang ketika dalam riwayat yang menyebut ada lebih kurang 40,000 orang yang mengepung Saidina Al-Husain di Karbala itu, lebih kurang 72 orang dikepung oleh tentera sebanyak 40,000 orang. Ada yang mengatakan 30,000, ada kata kurang dan sebagainya. Ya? Daripada kalangan ni ramai-ramai itu ada beberapa orang yang akhirnya berpaling tadah masuk kepada kumpulan Saidina Al-Husain. Antaranya adalah Harbun, ya, beberapa orang lagi.
Dia menyebut di hadapan kita adalah syurga kita. Bagaimana mungkin kita nak masuk syurga kalau kita menentang syurga kita? Akhirnya mati dibunuh oleh tentera Ubaidillah bin Ziyad. Sebab tu kalau kita lihat dari sudut sejarah pun ada sudut-sudut hitam sejarah, apabila permasalahan itu diuruskan dengan kekerasan. Banyaknya macam tu. Nak uruskan penentang, pancung. Nak uruskan penentang, kita hukum gantung. Macam itulah. Itu kekuasaan ataupun sejarah-sejarah hitam umat Islam. Kemudian, bagaimanakah hukum memerangi manusia sehingga mereka beriman? Sufyan bin Uyainah berkata, perintah ini adalah di awal Islam sebelum difardukan solat, puasa, zakat dan hijrah. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Maksudnya perintah ini perintah awal Islam. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Imam Ahmad berkata, keislaman seseorang itu dengan syarat yang rosak adalah sah. Maksudnya kalaupun dia beriman tapi rosak syarat dia, maka dia masih lagi orang beriman. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ketika berlaku penentangan Musailamatul Kadzab ataupun penentangan-penentangan yang timbul fitnah selepas kewafatan Nabi SAW, golongan yang paling awal adalah golongan yang enggan membayar zakat. Nabi wafat saja, ada bunyi-bunyi orang-orang tak nak bayar zakat. Kata dulu kita bayar pada Muhammad, sekarang Muhammad dah tak ada, maka kita tak perlu bayar zakat. Itu awal-awal penentangan, sebelum munculnya golongan-golongan yang mengaku sebagai Nabi palsu dan sebagainya. Maka Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq berhujah dengan hadis ini, bahawa orang yang tidak melaksanakan solat, tidak menunaikan zakat, maka wajib diperangi. Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq berpandangan dengan hadis ini. Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan hadis yang sama berhujah bahawa penekanan hadis ini bukan pada awalnya tetapi pada pertengahan dan akhirnya. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau mereka melaksanakan perkara tersebut sekalipun tidak lengkap, mereka sudah beriman, sekalipun tak solat, sekalipun tak bayar zakat, mereka tetap terpelihara di bawah kita. Itu pandangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi awal-awal perbincangan, Sayyidina Umar tak setuju Sayyidina Abu Bakr memerangi mereka, orang-orang yang tak bayar zakat ni. Dengan beberapa alasan selain pada kefahaman hadis. Pertama, orang-orang Islam semua sedang berpecah, bukan bermaksud berpecah sebagaimana berpecahnya sekarang. Maksudnya sahabat ada dekat negara lain, sahabat ada berdakwah ke tempat lain. Pasukan Zaid, Usamah bin Zaid sedang dalam perjalanan menuju ke Jordan. Jadi di Madinah ketika itu umat Islam dalam keadaan yang lemah. Kalau kita tengah lemah, tiba-tiba kita nak perang dengan orang, jadi para sahabat, terutamanya Sayyidina Umar, tidak setuju dengan pandangan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Tetapi Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq tetap tegas dengan pandangannya, maka dilaksanakan juga. Dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada para sahabat, dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab bersetuju dengan pandangan Sayyidina Abu Bakr. Dan setelah diperhatikan, rupa-rupanya ijtihad Sayyidina Abu Bakr adalah lebih tepat berbanding dengan ijtihad Sayyidina Umar dan para sahabat. Tapi itu melibatkan situasi ketika itu. Situasi lain, mungkin lain pula ijtihad dia. Dan kita juga melihat daripada hadis yang sama, para sahabat khilaf memahami hadis tersebut. Hadis tak panjang, hadis pendek je. Tetapi para sahabat
khilaf memahami hadis. Saidina Umar memahami penegasan hadis di akhir hadis. Dia kata yang penting akhir tu. Yang penting Nabi kata yang akhir tu. Saidina Abu Bakar kata yang utamanya yang depan tu. Hadis yang pendek, hadis sama je. Tapi sahabat sendiri khilaf memahami. Itu zaman awal Islam pun sudah ada perbezaan pandangan di kalangan para sahabat. Zaman kita apatah lagi. Zaman kita mungkin mazhab dan sebagainya semakin banyak. Kemudian Ibn Rajab menyebut kombinasi antara hadis-hadis yang pelbagai di dalam bab ini semuanya adalah benar. Ini bermakna dua syahadah sahaja sudah pun memelihara pengucapnya dan menjadikan seseorang itu Muslim. Apabila dia masuk Islam serta mendirikan solat, menunaikan zakat dan melaksanakan semua hukum Islam, maka dia akan mendapat semua hak dan memikul semua tanggungjawab seperti orang Islam yang lain. Jika sesuatu kumpulan mengabaikan mana-mana rukun Islam ini dan memiliki kekuatan, mereka wajib diperangi. Berdasarkan hadis ini, seorang tu ucap syahadah, maka dia telah masuk Islam dan hak dia dipelihara oleh negara. Negara Islam. Sekalipun dia belum melaksanakan keseluruhan tuntutan-tuntutan dan rukun Islam. Akan tetapi kalau sampai satu masa dengan tidak melaksanakan perintah-perintah tersebut sehingga dia memiliki kekuatan, maka mereka wajib diperangi. Jadi diperangi atas sebab memiliki kekuatan, bukan sebab tidak melakukan syariat. Orang tak solat, kita tak boleh perang dia. Orang tak bayar zakat, kita tak boleh perangi mereka. Tetapi apabila mereka mempunyai kekuatan, maka ketika itu barulah wajib diperangi. Maka istilah yang dipakai adalah burah. Burah adalah kumpulan-kumpulan yang memiliki kekuatan menentang kerajaan. Bila ada kekuatan barulah wajib diperangi. Kalau sekadar tak solat, berapa ramai orang tak solat. Kalau sekadar tak bayar zakat, berapa ramai orang tak bayar zakat. Kan? Kalau sekarang lagi pening macam mana? Kalau sekarang ni orang tak solat, berapa ramai orang tak solat. Tak bayar zakat, berapa ramai. Tak puasa, berapa ramai pula. Sekarang pun kalau hari Jumaat pun orang selamba je tak sembahyang Jumaat. Pun lagi semacam kan. Kalau dulu mungkin sorok-sorok lagi. Sekarang hari Jumaat selamba je duduk dekat kedai contoh kan. Jadi kita nak buat macam mana? Sebab itulah kalau dari sudut proses konsultasi dalam Islam, apabila kita tidak memiliki kekuatan kerajaan, maka proses yang dipakai hanyalah ta'zir dan juga istitabah. Ta'zir ni denda lah. Denda kan, mungkin berapa entah, 5,000 kot. Paling tinggi pun 5,000 seingat saya. Ke 2,500 hukum mahkamah syariah. Kan? Kalau dihukum, kalau kena penjara 6 bulan. Kalau kena sebat berapa entah, 5 kali sebatan maksimum. Macam itulah. Sebab tu kita usaha untuk diiktirafkan RUU 355 supaya dinaikkan hukuman itu, walaupun tidaklah menepati roh Islam yang sebenar, tetapi sekurang-kurangnya memberikan pengajaran yang lebih, supaya orang lebih berhati-hati dan takut meninggalkan perintah, melaksanakan larangan dalam agama. Itu pun susah juga. Susah jugalah nak lulus, tak tahu bila boleh lulus kan. Tetapi itu satu sudut. Dan sudut yang biasa orang tak pandang adalah sudut istitabah. Sudut
kita memotivasikan orang supaya bertaubat dan kembali kepada melaksanakan Islam. Itu sudut yang biasa orang. Orang duk kata kita ni tahu tangkap orang aja. Kita lepas tangkap tu biasanya kita akan nasihat juga. Jadi orang duk pertikaikan isu tangkap sahaja tetapi tidak memerhatikan isu nasihat yang disampaikan. Kan? Sebab tu bila orang tak puas hati bab tangkap, habislah Jaiz kena saman ajalah. Saman kalah pula. Aduh, kacau betul. Kena saman dengan sisters Islam, mula-mula menang, lepas tu dia buat rayuan, kalah pula. Aduh, kacau. Jadi sebab tu dalam keadaan situasi sekarang, proses istitabah itu perlu difahami dengan cukup rahmah. Bagaimana kita nak mengajak orang, berdakwah kepada orang, menerima dan melaksanakan Islam tanpa rasa tekanan. Itu satu usaha yang susah, kan? Kalau nak bertegas, senang, kan? Memang senang kita nak cakap keras, kita nak cakap kasar, kan? Nak kafirkan orang, nak masuk nerakakan orang, senang. Tapi itu tak menepati roh Islam yang sebenar. Habis semua orang lari daripada Islam berbanding dengan orang nak mendekati Islam. Di dalam ayat Al-Quran ada satu ayat yang menyebut fa in tabu wa aqamus salah wa atauz zakah fakhallu sabilahum. Surah Taubah ayat ke-5. Jika mereka bertaubat daripada kekufuran, mendirikan solat, menunaikan zakat, biarkanlah mereka dengan jalan mereka dan jangan diganggu. Jadi kalau orang yang melaksanakan Islam, maka dia tidak akan diganggu oleh agama. Hak dia akan dipelihara oleh agama. Kalau orang yang tidak melaksanakan tuntutan Islam, maka dia akan dipertikaikan tanggungjawab dan hak dia. Sebab itulah proses bagaimana yang saya sebut istitabah ini adalah satu proses dakwah yang penting dalam agama. Biarpun beberapa kali orang keluar masuk agama, tapi ini susahlah untuk kita cuba pendekatan yang lembut dan rahmat. Biarpun orang itu murtad beberapa kali sekalipun, tetap kita kena dakwah dia kembali balik, kan? Berbanding dengan kita hukum dia, kerana menyelamatkan seseorang itu daripada azab api neraka itu adalah tuntutan yang sangat penting dalam agama. Sebab tu Nabi SAW apabila melihat orang-orang kafir mati di Makkah dan Madinah, dia akan rasa sedih. Aduh, kurang orang yang tak sampai agama. Kita pun kena rasa macam tu. Kita kena rasa malu dengan usaha-usaha yang dibuat oleh beberapa golongan dalam Islam, seperti orang tabligh contoh, orang tabligh sampai ke hujung dunia mereka berdakwah, kan? Kita pun tak sampai ke Mexico dia orang pergi, sampai ke mana lagi, kalau kawan-kawan saya lah, kan? Kita pun kampung kita pun kita tak berani nak keluar 3 hari contohlah, kan? Orang-orang dia sampai ke hujung sana berdakwah, begitu juga orang-orang Eropah yang menerima Islam kemudian membuat kerja dakwah pun hujung-hujung dunia dia orang pergi, sampai ke Mexico, sampai ke Amazon dia orang pergi, padahal asal daripada Amerika, asal daripada England dan sebagainya. Tiba-tiba buat kita yang dah beratus tahun Islam sampai dulu pada kita, akhirnya orang kafir kat negara kita pun tak berapa ramai masuk Islam, kan? Sampai bertahun-tahun jumlah orang Islam tidak menunjukkan graf yang cantik, kan? Maksudnya orang masuk Islam ni nadir sangat. Itu tak kira lagi orang Melayu yang murtad pada agama. Jadi kita kena, terutamanya saya ni, kita kena muhasabah,
apa sebenarnya masalah dan kelemahan kita. Kenapa ada orang Islam yang keluar daripada Islam? Kenapa tak ramai orang-orang kafir di Malaysia ni yang nak menerima Islam? Ada kat mana salah tu? Sedangkan orang-orang di Eropah berduyun-duyun masuk Islam. Di Jerman, di apa? Di UK, di Amerika, berduyun-duyun orang masuk Islam. Begitu juga Nabi SAW kelap kali mewasiatkan tenteranya dengan sabdanya, in sami'tum muaddzinan aw ra'aitum masjidan fala taqtulu ahada. Jika kamu mendengar suara azan atau kamu melihat masjid, janganlah kamu membunuh sesiapa. Maksudnya walaupun ketika itu kita kerajaan Islam, kalau melihat benda-benda yang meragukan adalah kata macam dah kafir, kata macam dah murtad, kata macam menentang, tetapi masih mengamalkan tuntutan-tuntutan syariat, maka jangan diperangi orang tersebut. Ada riwayat yang menyebut Khalid bin Walid apabila dia diarahkan untuk mengutip zakat daripada satu tempat, kemudian tempat tersebut menunaikan solat subuh, azan solat subuh, kemudian dia terus perangi mereka, dan akhirnya mereka mengadu pada Nabi SAW, dan Nabi SAW membayar diat atas kehilangan dan kematian orang. Walau bagaimanapun peristiwa tersebut dipertikaikan oleh para ulama, adakah betul peristiwa tersebut, tapi ada riwayat yang menyebut perkara tersebut, dan Nabi SAW menghukum Khalid bin Walid atas peristiwa tersebut. Dan meninggalkan tuntutan ada turutannya, ada turutan meninggalkan tuntutan-tuntutan dalam agama. Yang paling utama adalah yang meninggalkan, yang mengisytiharkan murtad daripada agama. Itu yang paling utama secara jelas. Ini kalau kita sebut dari sudut kerajaan Islam. Maksudnya kalau dia mengisytiharkan murtad, maka wajib diperangi. Itu pun selepas diselesaikan beberapa syarat, iaitu proses-proses istitabah. Istitabah ni minta bertaubat, dipenjarakan dan sebagainya. Kemudian meninggalkan solat. Meninggalkan solat pun ataupun meninggalkan syariat, ada dua kefahaman untuk dijatuhkan hukuman. Adakah mereka yang meninggalkan tuntutan-tuntutan ini menolak tasyri' ataupun menolak tamfiz? Itu ada pemahaman yang berbeza. Kita berhenti sekejap tuan-tuan. Lalu azan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'. Sikit lagi tuan-tuan. Hukum orang yang menolak pensyariatan, ataupun ada dua kefahaman berkaitan dengan orang yang enggan melakukan tuntutan-tuntutan syariat. Sama ada keengganan itu adalah keengganan tasyri' ataupun keengganan itu adalah keengganan tamfid. Ada dua pemahaman. Mereka menolak untuk tidak buat kerana malas, satu sudut, ataupun mereka tak buat kerana mereka tolak syariat terus. Kalau orang malas, ada keuzuran dan sebagainya, satu sudut. Kalau orang yang menolak pensyariatan, maka itu boleh jatuh hukum kafir.
Kan? Kalau orang yang menolak kerana malas, biasanya jatuh hukum fasik sahaja. Kan? Kan? Itu pun berdasarkan teori dan praktikal zaman sekarang, mungkin pelaksanaan hukum jenayah dalam Islam ataupun pelaksanaan mahkamah Islam mungkin tak boleh dibuat. Kan? Dia kekal sebagai ilmu sahaja. Nak buat pun mungkin susah. Nak bagi apa? Nak bagi boleh kena dengan perlembagaan, kena dengan undang-undang tubuh negeri dan sebagainya, mungkin susah sangat. Buat masa ni mungkin dia hanya kekal sebagai teori dan ilmu sahaja untuk difahami bahawa inilah sebenarnya pelaksanaannya. Tapi untuk dilaksanakan mungkin susah sangat. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, yang terakhir, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, perhitungan sebenar terserahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kelemahan yang ada pada kita sekarang, kita tak mampu untuk buat sempurna sebagaimana yang disuruh oleh Nabi SAW. Tak mampu nak buat sempurna. Mana-mana negara Islam pun tak mampu nak buat sempurna. Saudi pun dia tak buat sempurna juga. Kita dengar tu macam hebat, tapi cuma tak sempurna juga. Kadang banyak cantik negara lain berbanding dia. Jadi keuzuran itu berdasarkan ayat ini, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, perhitungannya terserahlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keuzuran kita ini, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan keuzuran kita. Orang yang diberikan amanah untuk laksanakan, kita yang sebagai rakyat dan sebagainya, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni keuzuran semua orang itu. Dan Allah Ta'ala kurniakan juga syurga kepada kita, walaupun tak sempurna lengkap. Tapi mudah-mudahan sampai satu masa mana tahu sesuai teori dan juga praktikal ini untuk dilaksanakan, mudah-mudahan kita pun sempat melaksanakan dan melihat perkara itu berjaya. Wallahu Ta'ala alam. Hadis ini hadis yang ringkas, disebut sebagai memerangi manusia sehinggalah beriman, supaya mereka mendapat hak-hak di dalam agama. Wallahu Ta'ala alam. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.